dan akan menampakkan timbunan-timbunan emas. Barang siapa bertemu emas itu atau mendatangi tempat emas itu, maka janganlah la fala ya'khudh minhu syai'a, janganlah dia mengambil walau sedikit pun. Hadis dalam sahih Kenapa Muslim. ya nggak boleh diambil ya? Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indorek TV. Oke teman-teman semua, kita kembali lagi mau melihat ceramah Ustadz. Dan kali ini seperti biasa kita tengok lagi ceramah Ustadz Datuk Badli Salahuddin. Nah, ini ada satu videonya yang lumayan baru ini diupload ya. Dan tajuknya juga menarik banget guys ya. Ini dia dari channelnya Ustadz Badli Salahuddin Official. Jangan lupa di subscribe guys. Ini masih dalam tema tanda kiamat ya, dimanakah timbunan emas di dalam sungai Furat. Nah ini dia, ada timbunan emas di dalam sungai Furat. Sungai Furat ini sungai yang di mana ya? Di Israel itu kalau nggak salah ya. Aku juga pernah dengar ada sungai yang mengering. Saat mengering itu keluar emas-emas gitu di bawah dasar sungainya itu. Mungkin sungai itu ya, aku kurang paham juga guys ya, sungai Furat ini yang itu atau bukan, yang aku maksud itu atau bukan ya. Nah ini lumayan panjang 20 menit ya videonya, jadi jangan di skip supaya tidak salah paham kita nanti guys. Jadi langsung aja deh kita tengok ya penjelasan dari Ustadz Datuk Badli Salahuddin yang satu ini. Yuk. Indo React. Jadi sungai Furat ini adalah sebatang sungai panjangnya 2,800 km panjang. Maknanya panjang Kuala Lumpur Kota Baru tu 5 kali pergi balik. Panjang betul. Panjang betul. Sungai Furat ini. Dan kata orang tua-tua di negara Arab, bila ditanya tentang asal-usul sungai Furat ini, sungai Furat ini memang besar. Di mana Hari ya ini sungai Furat dia merentangi 3 negara, iaitu Iraq, Syria dan juga Turki. Oh, Jadi- berarti bukan yang di Israel itu ya. Yang di Israel tuh apa ya? Danau itu ya, danau apa itu ya? Kayaknya itu juga ngeluarin emas apa enggak ya? Atau salah dengar aku ya? Lanjut aja kita tengok ya. Kita masih dalam bab yang ke-12, halaman 1016. Babu maja'a anal ard takhruju ma fi jawfiha minal kunuzil wal amwal. Oke. Bab bumi mengeluarkan isinya berupa harta terpendam. Agak Muka surat terpendam. 1016. Di dalam bab ini tuan kita ada bawakan beberapa hadis. Jadi dalam terjemahannya ada yang ada matan, ada yang tidak ada matan. Kita bacakan matan untuk dapatkan keberkatannya. Baik. Oke. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. La yazalu nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'ah. Nabi SAW berpesan, sentiasa manusia berbeza-beza lehernya dalam mencari dunia. Ya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi pernah bersabda, hampir saja sungai Furat menjadi kering dan menampakkan timbunan emasnya. Barang siapa menemuinya atau mendatanginya, maka janganlah dia mengambil sedikit pun. Hadis dalam sahih Nggak Muslim. boleh diambil. Baik saudara, apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi ini? Pertama, disebutkan berkenaan sungai Furat, dia akan menyingkapkan emasnya. Emasnya ya. Ini kalau kita baca dalam hadis yang lain, memang Nabi SAW pernah menyebutkan la taqumu sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'ati tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah sungai Furat menampakkan timbunan emasnya. Manusia akan saling berbunuhan kerana emas itu. Dan setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Berarti di sungai Furat tuh memang ada betul-betul emas guys di bawahnya guys ya. Kenapa nggak diving aja ya, nyelam ke bawah itu ya? Tapi nggak boleh diambil kata Rasulullah itu ya. Udah kelihatan belum ya? Kan ada juga, aku pernah dengar guys, ada danau atau sungai itu yang mengering di mana itu, di Israel atau di Palestina atau di mana itu ya. Nah itu keluar juga emas guys. Tapi bukan sungai Furat ini kayaknya.
Setiap orang dari mereka akan berkata, semoga akulah yang paling beruntung mendapatkannya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, Bab Khurujun Nar, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Baik saudara, di mana letak Sungai Furat ini? Dalam Kitab Mu'jamul Buldan disebutkan, Furat ataupun Euphrates ini adalah nama asing, bukan bahasa Arab, yang telah dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Dari sudut bahasa, Euphrates ataupun Furat itu maknanya air tawar. Jadi Sungai Furat ini adalah sebatang sungai panjangnya 2,800 km panjang. Maknanya Kuala Lumpur Kota Baru tu 5 kali pergi balik. Panjang betul Sungai Furat ini. Dan kata orang tua-tua di negara Arab, bila ditanya tentang asal-usul Sungai Furat ini, Sungai Furat ni memang besar. Hari ini Sungai Furat dia merentangi 3 negara, iaitu Iraq, Syria dan juga Turki. Jadi orang Arab mengatakan sungai ini ulunya dekat Armenia, dekat dengan sebelah Turki pada hari ini. Kemudian dia masuk ke Rom, sampai ke Maltiyah. Maltiyah ni kalau peta sekarang Miletus, terletak di sebelah selatan Turki. Kemudian mengalir dia dalam sungai-sungai kecil dan melalui satu kawasan namanya Ar-Riqah. Kemudian dia menjadi sungai-sungai yang besar, dan sungai ini yang mengairkan kebun-kebun di sebelah Iraq. Dan hilirnya pula bertemu dengan sungai Dajlah di Al-Wasit, dan keduanya sungai ini dia bertembung dan dia keluar di Teluk Arab, dulunya dikenali sebagai Laut India. Jadi para ulama mengatakan bahawa sungai ini akan nanti bila hari kiamat dia mengeluarkan harta simpanannya. Jadi adakah ini telah berlaku? Ini kita melihat kepada kajian-kajian semasa. Muhammad Fahim Abu Ubayyah dalam tahqiqnya atau kritikannya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan timbunan emas ini adalah timbunan emas yang sebenar. Maknanya emas betul. Maknanya kalau ada betul orang berteori, kita ucap terima kasihlah kepada orang yang rajin buat teori ini. Ada yang mengatakan timbunan yang disebutkan oleh Nabi sebagai Sungai Furat mengeluarkan hartanya, mereka kata ini adalah minyak daripada bumi. Minyak bumi. Kita ingin jawab begini, para ulama bersetuju bahawa yang dimaksudkan sebagai emas tu emas, bukannya minyak. Seperti mana kata Muhammad Fahim Abu Ubayyah, dia mengatakan bahawa timbunan emas tu memang bukan minyak bumi. Apa hujah beliau? Karena orang-orang juga bilang kalau minyak itu black gold kan, minyak emas hitam gitu kan ya. Ya mungkin itu maksudnya itu ya, black gold ya. Sama-sama emas gitu kan ya. Nas dalam hadis Nabi SAW menyebut Jabalin min Zahabin, timbunan emas. Timbunan emas. Betulan emas berarti. Jadi ya? minyak yang ada dalam bumi dia bukan emas secara hakiki. Mana kalau tuan-tuan jumpa minyak bawa kedai emas, tak boleh nak mulakan perbincangan pun, payah sebab dia bukan emas secara hakiki. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengkhabarkan bahawa air sungai akan menampakkan timbunan emas sehingga manusia boleh melihatnya. Jadi berbeza dengan minyak. Minyak itu dikeluarkan dari dalam bumi. Kemudian melalui pula menggunakan pelbagai alat-alat dengan jaraknya pula begitu dalam sekali. Jadi untuk nak dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya itu agak sukar. Agak sukar. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW memberikan kekhususan kepada Sungai Furat. Maknanya Nabi tidak sebut lautan ataupun tempat yang banyak minyak ini. Kita tidak menyaksikan juga bahawa sebagaimana yang kita maklum, minyak ni kebiasaannya dikeluarkan daripada lautan, dan payah kita nak menyaksikan ia keluar daripada sungai-sungai misalnya. Ini tu hujah kita yang ketiga. Maknanya Nabi sebut khusus Sungai Furat tanpa menyebut laut. Dan yang keempat, Nabi mengkhabarkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, manusia akan saling berbunuhan kerana harta simpanan itu. Jadi kita tidak menyaksikan sebarang kejadian pembunuhan ketika keluarnya minyak daripada bumi Furat. Kita belum lagi menyaksikan. Baik, itu hujah para ulama. Persoalannya, mana letaknya perbendaharaan emas ini? Pertama sekali, kita tak perlu mencari. Kerana perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi SAW.
Berarti memang betul dilarang kalau kita nyelam gitu kan ya, diving gitu. Memang benar-benar mau cari emasnya itu dilarang guys, nggak boleh guys. Tak payah cari. Jangan nak jadi Indiana Jones pula, nak mencari harta karun, tak perlu. Ya, ya. Bahkan kalau kita ditakdirkan berjumpa pun, Nabi SAW melarang kita untuk ambil. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, la yazalun nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Ya. Nabi pesan, hampir saja sungai Furat menjadi kering dan akan menampakkan timbunan-timbunan emas. Barang siapa bertemu emas itu atau mendatangi tempat emas itu, maka janganlah la fala ya'khudh minhu syai'a. Janganlah dia mengambil walau sedikit pun. Hadis dalam Sahih Kenapa Muslim. ya nggak boleh diambil ya? Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri An-Najdi dalam kitabnya Ithaful Jamaah bima jaa fil fitan wal malahim wa asyratus sa'ah menyatakan bahawa siapa sahaja yang menafsirkan timbunan emas dalam hadis itu sebagai minyak daripada bumi, maka tak bolehlah dia mengorek pun minyak daripada kawasan tersebut kalau dia percaya. Ya, Kalau dia kata dia percaya bahawa Nabi sebut yang timbunan emas itu adalah minyak, baik silakan, tetapi dia tak boleh ambil minyak itu sebab Nabi pesan jangan ambil. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, Al-Hafiz Ibn Hajar menguatkan bahawa sebab larangan mengambil emas itu adalah kerana mengambilnya nanti dapat menimbulkan fitnah dan mencetuskan kematian atau pembunuhan. Pembunuhan itu tadi. Timbul persoalan, adakah emas ini dah muncul? Baik, beberapa tahun yang lalu, pengarah Jabatan Antiquity di wilayah Ambar, dia telah buatkan satu pendedahan. Untuk kesekian kalinya, para arkeologis telah berjaya membuat kajian. Sebelum ini, kawasan tersebut menjadi tahan air pada pertengahan tahun 1980, maknanya zaman Saddam Hussein. Maknanya 180 km panjang sungai itu yang berhampiran dengan Syria, semua penuh dengan air masa itu. Jadi bila sungai Furat semakin mengering, tiba-tiba timbul balik segala bangunan-bangunan lama. Jadi sejak tahun 2009 lagi mereka telah buat kerja ekskavasi. Ini sungai yang aku pernah dengar itu, lihat di berita-berita di TV, di YouTube itu ya. Berarti bukan di Israel ya, di Irak ya, di Syria ya. Ada bangunan-bangunan lama gitu. Terus ada emas kelihatan. Dan mereka telah menemui 90% daripada tinggalan kerajaan Sasan yang boleh dilihat dengan mata kita. Jadi setakat ini ada 75 archaeological sites yang telah menjalani proses excavated. Dia Al-Ambar ini, Al-Ambar ataupun Peri Sabur, dalam bahasa lama disebut Firuz Shapur. Ini sebuah kota yang diasaskan oleh Shapur First the Great ataupun Shahpur yang merupakan raja kedua Empire Sasan. Dia ni putera kepada Ardashir First, yang panggil the Unifier, yang seorang raja yang menyatukan, dan ianya merupakan wilayah dinasti Empire Sasan tahun 224 sampai 673. Jadi pakar-pakar sejarah mengatakan bahawa Ambar adalah bandar kedua terpenting Empire Parsi selepas bandar Kotai Sifun. Kotai Sifun ni dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa orang putih dia panggil Ctesiphon. Jadinya bandar ini dululah pernah dimusnahkan oleh Maharaja Rom Julian the Apostate pada bulan Mac tahun 363. Tapi dibangunkan semula daripada runtuh itu oleh Shapur II dan dia majukan, akhirnya Ambar menjadi satu kota yang begitu maju. Tapi akhirnya Ambar ni jatuh dalam pertempuran dengan orang Islam pada bulan Julai tahun 633 Masih, yang kita kenal masa itu dengan peperangan Battle of the Eye, peperangan mata. Sebab Khalid Al-Walid dia tukar strategi perang masa ketika itu, dia arahkan semua anggota tentera panah ke arah mata musuh, marksman,
panah ke arah mata musuh. Jadi peperangan itu the battle of the eyes. Jadi ambar jatuh ketika itu. Bagi saudara-saudari yang minat dengan sejarah Islam, mungkin kita pernah mendengar tentang ancaman tamadun Empire Rome dan juga Parsi. Jadi Parsi ini adalah kerajaan Sasan. Kerajaan yang di Sungai Furat ini, kerajaan Sasan, Sassanid. Istilah yang kita guna kalau disiplin sejarah, Rom kerajaan Byzantine. Kalau Parsi, Sassanid. Dan kita orang Islam dengan Sassanid ni kita ada pengalaman yang banyak. Tahun 633 sampai tahun 642 Masihi, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah berperang dengan Empire Sassanid ini selama 9 tahun dalam 8 buah peperangan. Kita pernah perang dalam perang Zatus Salasil, perang berantai, perang sungai, perang Ambar, perang Ainul Tamar, perang Muzayyah, perang Firas, perang Jambatan, Ma'rakah Qadisiyah dan banyak lagi. Jadi semua ini adalah sejarah yang telah tercipta antara orang Islam dengan orang Parsi. Kalau Zatus Salasil, perang berantai itu, dia berlaku bulan April tahun 633 Masihi. Dia berlaku selepas daripada selesai perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang yang telah menyebabkan terbunuhnya Musailamah Al-Kazab, berlaku di kawasan Kuwait sekarang ini. Apa sebab dipanggil Zatus Salasil? Ini menarik untuk kita kongsikan. Panglima Parsi ketika itu namanya Hormuz ataupun Hormazdan. Dia ni ketika melihat tentera Islam begitu berani sekali ketika itu, ialah Khalid Al-Walid. Ketika dipanggil untuk berbincang, jadi kamu boleh bincang, dia tak nak, katanya bagi dua pilihan saja. Pertama masuk Islam, bayar jizyah. Yang kedua masuk Islam. Yang ketiga perang. Pilih mana satu. Jadi orang Parsi kata kita perang. Jadi bila dia tengok orang Islam ni begitu berani, jadi Panglima Hormuz agak gemetar ketika itu. Lantas dia telah mengarahkan tenteranya untuk ikat kaki dengan rantai besi. Begitu takut dia. Dan ternyata strategi ini memakan diri 25,000 tentera Parsi lawan hanya 18,000 saja tentera Islam. Unit tentera Islam masa tu dah ada unit elit yang telah berjaya mengalahkan unit elit Parsi di Kazima. Dan unit tentera Islam masa itu panglimanya adalah Ka'ka' Ibnu Amru. Jadi sejarah itu begitu panjang sekali. Disebabkan semuanya pakai rantai, menyebabkan orang Islam berjaya membunuh dan menewaskan tentera Parsi dengan begitu mudah sekali. Battle of the Chain, terkenal ni dengan kerajaan Sasan. Kenapa pakai rantai ya? Jadi selepas Battle of the Chain sini, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia telah berjaya mengalahkan lagi Parsi dalam 3 peperangan yang seterusnya. Pakai rantai itu karena ini mungkin ya, karena ketakutan ya prajuritnya kepada pasukan Islam, takut lari gitu prajuritnya, jadi dirantai gitu ya supaya nggak lari ya. Selepas daripada itulah capailah matlamat orang Islam nak menakluk Al-Hirah. Kepada yang mengikut siaran Minda Imam Besar daripada musim pertama, kita pernah jumpa dengan hadis Al-Hirah ini. Apa makna hadis Al-Hirah? Sebab itu cerita kiamat ni, dia tidak boleh tebuk-tebuk siri 48 tengok. Betul kata-kata cerita COVID ni gini. No. Dia cerita eskatologi Islam, cerita benda-benda kiamat ini, dia kena tengok daripada awal. Sebab dia ada babak. Dari awal ya, salah kita guys. Contoh Al-Hirah ini ketika Adi radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi, kita sering loncat-loncat. Bukan, ketika Nabi SAW bertanya kepada dia, "Ya Adi, hal ra'aital Hirah?" Wahai Adi, adakah engkau dah nampak kota Hirah? Qultu lam araha. Aku jawab, kata Adi, saya tidak melihatnya ya Rasulullah. Wa qad umbitu anha, tetapi aku telah mendengar cerita tentang dia. Maka kata Nabi, fa in talat bika hayatun la tarayanna za'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Kata Nabi, kalau umur kau panjang, nescaya satu hari nanti kau akan melihat seorang wanita melakukan musafir daripada Al-Hirah sampailah dia melakukan tawaf di sekeliling Kaabah, sehingga dia tidak lagi merasa takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah.
Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini Hirah yang terletak di Iraq sekarang ini terbuka selepas 3 peperangan orang Islam yang berlaku antara orang Islam dengan orang Parsi, orang Sasan ini. Jadi sepanjang peperangan hampir 90,000 tentera Islam telah berhadapan dengan 250,000 tentera-tentera Parsi, yang mana mengorbankan seramai 15,000 tentera Islam yang terkorban dan 150,000 tentera Parsi juga telah mati. Jadi ini yang dipanggil kerajaan Sasan ini. Jadi kerajaan Ambar. Jadi Jabatan Antiquity Wilayah Ambar, dia berjaya temui bukan setakat tinggalan Sasan saja, tapi mereka juga telah berjaya menemui beberapa tinggalan empire dan tamadun-tamadun yang lain. Antaranya mereka menemui harta peninggalan kerajaan Sumeria. Sumeria ni atau The Akkadian Empire. Ini Mesopotamia kuno. Milenium ketiga sebelum Masihi. Ini sudah lama banget itu ya, Sumeria itu ya, Sumeria kuno. Mereka sebuah empire yang besar. Harta mereka pun juga muncul daripada Sungai Furat sekarang. Yang kedua, tinggalan daripada kerajaan Partian. Ni kerajaan sekitar 247 sebelum Masihi. Atau ada orang panggil kerajaan Ashkanian. Ashkanian ni dulu empire besar. Dia meliputi Iraq, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Kuwait, seluruh pesisir Teluk Parsi di Arab Saudi sampai ke Bahrain, Qatar dan sampai UAE sekarang. Ini kerajaan begitu besar, kerajaan Ashkanian. Dan mereka adalah musuh ketat kepada Empire Rome ketika itu. Perlu diingat saudara-saudari sekalian, Empire Rome Byzantine ini, maknanya Eastern Roman Empire, ini bukan satu empire yang kecil, bukan kekuasaan kecil. Mereka, kerajaan Rom, mereka kuasai permukaan bumi ini sejumlah atau sebanyak 5,900,000 kilometer persegi. Mereka ini menjadi empire terbesar pada zaman purba klasik. Dia Empire Byzantine ini bermula daripada Italy, bawa ke Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia yang ada di Turki sekarang, sampaikan ke kawasan utara Afrika, Mesir, Libya, Algeria, Maghribi pun sama, sampailah ke Hijaz, maknanya kawasan Baitul Maqdis, Jordan, Syria. Ini semua adalah bawah kerajaan Rom dan mereka telah memerintah selama 11 abad yang berpusat di Rom Barat, iaitu di Vatican City di Italy, dan Rom Timur terletak di Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang. Dan bangsa Parsi ini bangsa Sasan. Jadi harta mereka sudah mula keluar. Jadi kalau orang tanya adakah harta itu sudah mula keluar, jadi kita jawab ya. Sejak tahun 2009 lagi, pihak berkuasa telah pun melihat beberapa tinggalan-tinggalan kerajaan Sasani, kerajaan Partian, Ashkanian ini telah muncul satu-satu sekarang. Jadi benar kata Nabi, kiamat itu dah makin dekat. Jadi itu yang pertama. Selesai. Habis guys. Indo React. Ya benar, berarti ini sungai yang pernah aku dengar informasinya di YouTube itu guys. Kalau ada sungai yang sudah mengering gitu kan, berarti bukan di Israel ya, di Irak ternyata. Jadi sungainya mulai mengering dan keluar tuh bangunan-bangunan lama tuh, bekas-bekas kerajaan lama, terus ada emas-emas juga, harta-harta peninggalan mereka dulu ya. Tapi kenapa ya bisa dibanjiri oleh sungai ya? Kok bisa jadi sungai ya bekas kerajaan itu dulu? Itu yang belum paham ya, belum paham aku ceritanya. Ini kan belum semuanya itu mengering itu sungai Furat itu. Ini baru sebagian kecil aja sudah mengeluarkan sedikit-sedikit emas gitu. Apalagi nanti mengering keluar banget itu semua emasnya. Jangan diambil ya guys ya, kalau kalian lewat sana jangan diambil guys, nggak boleh guys. Wah ini memang betul-betul sudah mau memasuki ya akhir zaman guys ya. Sudah banyak banget buktinya, banyak banget dari ceramah-ceramah yang sudah kita dengar, sudah aku reaction itu tanda-tanda kiamat sudah banyak banget guys. Jadi ya pasti ini sudah penghujung
sebelum akhir zaman guys. Ya nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz. Mungkin kita tengok lagi ceramah Ustadz Badri Salahuddin lagi yang bagus-bagus. Jadi stay tune terus di Indorek TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.